Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain ila an qala Al-Allamah Qurtubi rahimahullah rahmatullahi alaih berkata muka surat 2 atas sekali. Qurtubi ini dia ada kitab tafsir, tafsir Qurtubi dan dia tafsir bil ma'thur. Jadi kitab tafsir ini dia ada dua jenis, at-tafsir bil ra'i wa at-tafsir bil ma'thur. Kitab tafsir yang banyak menggunakan akal, logik, mantik, dan kitab tafsir yang bersandarkan kepada mangqul, iaitu nas, iaitulah Quran, tafsir dengan Quran, ataupun Quran tafsir dengan hadis, ataupun asar daripada sahabat. Jadi Qurtubi ini antara pengarang kitab tafsir. Jadi dia kata bahawa keseluruhan kekacakan mana kehandsoman lah, comelnya, tampannya Rasulullah SAW tidaklah dizahirkan. Maknanya ketampanan, kehandsoman Nabi SAW tidak dizahirkan sepenuhnya. Jika tidak, maka manusia tidak dapat menolehkan sedikit pandangan pun ke arahnya. Jadi kalaulah kita kata Allah SWT zahirkan keseluruhan kecantikan, ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak boleh nak tengok. Tak boleh nak tengok, cantik sangat. Sehingga mereka tak mampu untuk tengok. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedemikian sekali keadaan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu untuk memandang, menajahkan pandangan, memfokus, tengok secara dekat, secara teliti. Sebab itulah disebutkan oleh salah seorang sahabat Amr bin Al-As. Dia kata apa? Wa ma kuntu atiqu an amla'a 'aini minhu ijlalan lahu. Aku tak mampu untuk menajamkan pandangan aku ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Ijlalan lahu, kerana penghormatan kepada Nabi. Jadi Nabi, para sahabat ni tengok Nabi lagu mana? Tengok sekejap tunduk. Tak boleh. Kalau kita bercakap sesama kita, biasanya kita akan tengok muka. Ya, tengok muka, bercakap, tengoklah kan. Tapi para sahabat tidak boleh nak menajamkan pandangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana penghormatan, kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata apa? Amr bin Al-As dia kata walau su'iltu an asifahu ma ataqtu yani lam akun amla'u aini minhu. Kalau aku disuruh supaya menggambarkan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak mampu. Walaupun lama sahabat bersahabat berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada daripada kecil lagi bersahabat dengan Nabi, tapi kalau tanya, misalnya selepas kewafatan Nabi, tanya, rupa Nabi ni lagu mana? Tak boleh dia nak menyifatkan, nak menggambarkan bagaimana rupa paras fizikal Rasulullah SAW. Kenapa? Dengan sebab tadilah mereka tidak melihat Nabi dengan pandangan yang tajam. Tengok sekejap tunduk, tengok sekejap tunduk.
Kenapa? Penghormatan dan kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Jadi katanya Allamah Qurtubi bahawa apa yang dizahirkan kecantikan ketampanan Nabi SAW tidak sepenuhnya Allah SWT keluarkan. Sebab itu ada pandangan ulama mengatakan jika nak dibandingkan dengan Nabi Yusuf AS, mana yang lebih tampan, mana lebih kacau. Ada pandangan mengatakan bahawa Rasulullah SAW adalah lebih kacau, lebih tampan berbanding dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS, kita duk dengar cerita betapa kacaunya, betapa handsomenya baginda Nabi Yusuf AS ketika digambarkan dalam Al-Quran, ketika isteri kepada pembesar panggil kawan-kawan dia, sebab duk tuduh dia, kamu ni apa ni, tergoda dengan anak angkat sendiri dah. Dia kata kalau gitu mari jalan rumah tu. Dia masuk dalam ruang tamu, dia keluarkan buah-buahan, disediakan pinggan seorang, pisau seorang. Kemudian tengah-tengah duk makan tu, minta Nabi Yusuf AS masuk. Jadi bila Nabi Yusuf masuk, semua terpukul dan terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf sehingga tak sedar telah menghiris jari masing-masing. Itu baru Nabi Yusuf. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, U'tiya Yusuf syatru al-hasan. Nabi Yusuf tu baru dikurniakan oleh Allah Ta'ala separuh kehandsoman, baru separuh. Nabi SAW sepenuhnya. Nabi Yusuf baru separuh. Nak ayatnya. Sebab itu Nabi SAW adalah dari sudut fizikalnya sangat sempurna. Tidak boleh kita nak meletakkan kecacatan fizikal. Sebab itu para Nabi semua handsome. Allah SWT jadikan para Nabi ini handsome, tampan dari sudut fizikal. Ini ada hadisnya, hadis daripada Anas bin Malik, di mana Nabi SAW sebut, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanul wajhi wa hasanul sawti wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawta. Katanya Anas, Allah SWT tidak mengutuskan seorang nabi malaikat mestilah dia ni seorang yang tampan. Semua para nabi dari sudut fizikalnya sempurna. Kemudian semua para nabi suaranya sedap. Apa maksud suaranya sedap? Sedap ni apabila membaca ayat-ayat Allah SWT. Sedap. Sebab itulah Nabi SAW pun suara baginda sedap apabila menalungkan Al-Quran. Jadi dia kata lagi, katanya Anas lagi, dan Nabi kamu, iaitu Nabi kamu ni Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tampan di kalangan para Nabi dari sudut wajahnya. Katanya Anas, nak banding dengan para Nabi lain, baginda Nabi kamu adalah orang yang paling tampan dan orang yang paling merdu suaranya. Jadi di gabungan dua kelebihan, dari sudut rupa parah pun tampan, kemudian dari sudut suara baginda SAW pun juga merdu dalam mengalunkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut rupa paras wajahnya dan juga suaranya. Kemudian dia kata seorang penyair Parsi telah menyatakan dengan benar bahawa segala kekacakan yang dipunyai oleh sekalian Nabi dan Rasul telah didapati sempurna sifatnya, terserap sempurna pada diri Rasul terakhir sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita kata setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT sebelum ini semuanya tampan, semuanya kacak. Jadi kekacakan itu terkumpul pada wajah Nabi SAW. Kalau kita kata Nabi sebelum ini kacak, maknanya Nabi Muhammad SAW lebih kacak. Sehingga kan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata dia ni sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dikata ada seorang lelaki. Dalam hadis ini tidak disebutlah siapakah gelaran lelaki itu, gerangan lelaki itu, iaitu dari kalangan sahabat. Jadi lelaki ini dia kata, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka fama asbiru hatta atika fa anzur ilaika. Ada seorang sahabat pergi jumpa dengan Nabi. Ni Aisyah cerita, isteri Nabi SAW. Dia kata ada seorang lelaki pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kamu ni lebih aku cintai berbanding dengan diri aku sendiri. Juga kamu ni lebih aku cintai berbanding dengan isteri aku. Begitu juga kamu ni lebih aku cintai berbanding dengan anak aku. Jadi dia kata aku ni, kalau aku klik di rumah, lepas jumpa dengan Nabi, dia pun klik ke rumah. Bila klik ke rumah, dia kata, aku teringat kepadamu. Jadi lepas jumpa tadi, duduk teringat. Padahal baru jumpa dengan Nabi SAW. Klik rumah, sepatutnya duduk rumah ni ada isteri, boleh bergaul dengan isteri, bermesra dengan isteri, ada anak-anak. Tak. Tapi klik rumah, walaupun ada isteri, walaupun ada anak, teringat ke Nabi. Jadi kerinduan ini tidak padam. Sehinggalah dia kata, sehingga aku keluar semula, pergi jumpa dengan Nabi, barulah terubat kerinduanku. Ada ayatnya, betapa Nabi SAW, ketampanan Nabi dan keadaan Nabi SAW ini menjadi berbekaslah pada jiwa sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka sentiasa kerinduan. Rindu kepada Rasulullah SAW. Walaupun baru lepas jumpa, walaupun klik ke rumah, ada anak, ada bini, tetap rindu kepada Rasulullah SAW. Dan kerinduan itu tidak padam. Mereka dia keluar, pergi jumpa, tengok Nabi semula sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tengok para sahabat. Kemudian dia kata kecantikan Nabi Yusuf terselah dengan sepenuhnya berbanding dengan kecantikan Rasulullah SAW, di mana ianya tidak diserlahkan oleh Allah SWT dengan sepenuhnya. Jadi sebagaimana Amos sebut tadi, bahawa dari sudut kalau kita nak kata penciptaan Nabi luaran fizikal Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW, dari sudut hakikatnya memang Nabi Muhammad SAW Allah cipta luaran dia, fizikal dia sempurna dari sudut kecantikan, ketampanan, tetapi tidak diserlahkan sepenuhnya. Tapi apa ya kita kata Nabi Yusuf tu disebut dengan cantik, disebut dengan tampan? Kerana Allah SWT menyerlahkan sepenuhnya. Padahal pada hakikatnya baru kita tengok, walaupun Nabi Yusuf AS tu nampak tampan, nampak handsome, tu baru separuh. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim tadi. Ya Yusuf syatrul hasan. Nabi Yusuf dikurniakan dengan separuh baru ketampanan, kecantikan, tapi nampak comel tu. Bagaimana kalau diserlahkan keseluruhan kecantikan, ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada pandangan ulama mengatakan bahawa kalau ada orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni hudu, dari sudut fizikalnya kita kata tak comel, boleh jatuh kepada kufur. Kalau ada orang mendakwa bahawa Nabi Muhammad ni hudu, ataupun dia gambarkan, dia lukis Nabi Muhammad ni dengan lukisan menggambarkan seorang yang hudu, buruk dari sudut fizikal, maka boleh jatuh kepada kufur. Kerana apa? Kerana riwayat-riwayat yang mutawatir menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW fizikalnya adalah sangat sempurna. Dan itu disebut oleh ulama. Kemudian sesungguhnya adalah merupakan sebagai satu tanggungjawab yang besar ke atas umat yang telah dipikul oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, yang mana bukan saja mereka mencatatkan dan memindahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tetapi juga berusaha menggambarkan rupa bentuk luarannya dan berjaya dalam usaha ini ke tahap yang sungguh bernilai sekali. Walaupun kita kata tadi, sebahagian besar ulama tidak mampu untuk menyifatkan bagaimana rupa paras sebenar Nabi SAW, tapi mereka berusaha juga. Supaya apa? Supaya ianya menjadi tatapan kepada kita. Bagaimana fizikal Nabi SAW. Jadi, orang yang sangat mencintai Nabi SAW, dia sangat berharap-harap untuk mengetahui dan kalau boleh untuk melihat Nabi SAW, fizikal Rasulullah SAW, walaupun di dalam mimpi. Sebab itulah kita kata sempurnanya fizikal Nabi SAW, sehingga kan iblis laknatullah tidak mampu untuk menyamar dan menyerupai Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Tapi kalau mana-mana orang lain selain daripada Nabi SAW, sahabat atau apa-apa, iblis dia boleh berupa. Dia boleh berupa. Itu kelebihan yang Allah SWT beri kepada iblis. Dia boleh berupa. Dan dia tidak boleh nak berupa dengan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ra'a minkum fil manam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna asyaitana la yatamatsalu bi. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, dan dalam mimpi dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dia benar-benar berjumpa dengan aku dalam mimpi tersebut. Kerana syaitan tidak akan menyerupai aku, akan menyamar menjadi Nabi SAW. Ada pandangan mengatakan, dia kata boleh juga syaitan ni. Lagu mana? Dia berupa orang lain, tapi dia mengaku dengan Nabi. Dia mengaku dengan Nabi. Rupa tu rupa orang lain. Tapi setengah pandangan kata tidak, walaupun lagu tu pun tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Ayat ni kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita kata sahabat sukar untuk menggambarkan rupa paras sebenar Nabi SAW, tapi mereka berusaha. Berusaha juga. Ada setengah-setengah sahabat yang boleh nak gambarkan. Orang yang terdekat, contohnya ada hadis Sayyidina Ali, orang yang terdekat dengan Nabi SAW, dia boleh nak gambarkan. Dan bila ada riwayat-riwayat sedemikian, dia hanya memberi panduan lah kepada kita mengenai dengan rupa paras fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting kita tahu fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya kalaulah kita kata kita ni dianugerahkan oleh Allah Taala bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mimpi jumpa dengan Nabi hadir dalam mimpi kita kita pun tengok Rasulullah dan kita dah mengaji gambaran fizikal Nabi SAW. Kepala baginda sedemikian, sendi baginda sedemikian, dada Rasulullah sedemikian, tangan, rambut Rasulullah sedemikian, serupa dengan apa yang kita mengaji, dengan apa yang kita tengok dalam mimpi tersebut, maka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ulama kata inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika mana kita bercerita tentang orang soleh ni, rahmat turun. Lebih-lebih lagi kita bercerita dengan orang yang paling mulia di sisi Allah SWT, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda juga Sayyidul Mursalin, penghulu kepada para nabi. Sebab itu para nabi pun berbeza dari tingkat mereka di sisi Allah SWT. Ada hak nabi saja, ada hak nabi lagi rasul, ada yang rasul ulul azmi, dan baginda SAW adalah antara para nabi ini Allah SWT muliakan dengan pangkat siadah, iaitulah penghulu kepada para nabi dan nabi yang terakhir. Dan sebab itulah Allah SWT sebut tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Kemudian Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat radhiyallahu anhu, berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia tak pernah tengok
Tak pernah dalam hidup dia tengok orang yang lebih tampan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata testimoni lah, testimoni daripada sahabat. Orang yang duduk bersama dengan sahabat, dia kata tak pernah tengok. Bahkan Abu Sufyan ni sebelum dia masuk Islam dalam tahun ke-8 Hijrah ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi Abu Sufyan ni dia kata apa? Dia kata ma ra'aitu minan nasi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashab Muhammadan. Aku tak pernah melihat dalam sejarah dia kata seseorang itu sayang kepada orang lain sebagaimana sahabat Muhammad sayang kepada Muhammad. Ini dia wayak ungkapan ni sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam dia bagi tahu tu. Dia kata aku tak pernah tengok manusia ni atas muka bumi ni seumur hidup dia seseorang itu sayang kepada orang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, pada perjanjian Hudaibiyah tu di mana umat Islam dihalat untuk memasuki Mekah untuk mengerjakan umrah dan pada tahun ke-7 ke-6 dan ke-6 Hijrah. Dan kemudian dia kata bila umat Islam berada di situ dia tengok umat Rasulullah ambil wuduk, sahabat berubuk-ubuk nak ambil sisa basuhan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau Nabi suruh gapo-gapo berubuk, semua nak melaksanakan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang kafir ni dia gambarkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau Nabi meludah berubuk mengambil ludahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi keluarkan kahak contohnya, mereka ambil kahak, kemudian mereka lumurkan pada tubuh badan mereka kerana tabarrukan mengambil berkah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali kita tengok para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, Bara' bin Azib kata, beliau tidak pernah melihat sesiapa yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain, Sayyidina Ali berkata bahawa beliau tidak pernah melihat sesiapa pun yang lebih kacak dan lebih segak sama ada sebelumnya atau sesudahnya. Jadi sebelum zaman Nabi lahir pun tak ada orang yang lebih kacak dengan Nabi. Selepas Nabi wafat pun tak ada selepas tu orang yang lahir. Dia tengok ada orang yang lebih tampan, lebih kacak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita betapa sempurnanya fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara hikmah Allah SWT, dan Allah tidak, kalau kita tengoklah semua para nabi ini Allah tidak pilih dari kalangan orang yang tidak sempurna anggota. Tak ada. Nak jadi Allah seorang nabi ini mesti sempurna dari sudut fizikal. Man tak ada cacat, satunya tak ada cacat. Bukan kita nak merendahkan orang yang cacat dah. Tapi Allah SWT tak pilih, tak ada para nabi yang cacat. Kemudian cacat tu satu hal, dari sudut fizikal pun lebih daripada orang lain. Semua para nabi nak banding dengan umat dia, dah. Jadi nabi ni semua kelebihan ada pada nabi. Fizikal pun lebih, akhlak pun lebih, dah. Keturunan, dari sudut susu kandung keturunan pun lebih berbanding dengan orang lain. Sebab itu Nabi SAW, dah. Dari sudut keturunan pun Nabi SAW terpilih. Dari golongan, dari susu galuh yang bangsawan yang mulia. Sebab itu Nabi SAW sebut, Inna Allah astafa min waladi Ismail kinanata. Allah pilih daripada anak pinak keturunan Nabi Ismail ni kabilah Kinanah. Kinanah ni yang terbaik pada ketika itu. Dalam banyak-banyak keturunan Nabi Ismail ni, kabilah Kinanah lah yang bangsawan yang terbaik. Wastafa Quraisyan min Kinanata. Kemudian Allah SWT pilih daripada Kinanah ni, lebih banyak kabilah pula. Allah SWT pilih Quraisy. Quraisy ini bangsawan, kemudian yang mulialah dari kalangan kabilah-kabilah pada ketika itu. Wastafa Hashiman min Quraisyin. Kemudian daripada Quraisy pula,
keluar bani-bani, banyak bani-bani, keluarga-keluarga ni Allah pilih daripada Bani Hashim. Wastafani min Hashim. Kemudian daripada Hashim pula Allah SWT pilih aku. Maknanya Nabi SAW terbaik dari sudut keturunan pun terbaik, dari sudut akhlak pun terbaik, dari sudut fizikal pun terbaik. Ya. Sebab itulah kita kata Allah pilih Nabi SAW ini sebaik-baik manusia dari semua segi. Maknanya orang tak boleh nak mencari kecacatan yang ada pada fizikal, pada keturunan, pada akhlak baginda SAW. Mungkin kita pernah dengar Nabi SAW sebagai manusia biasa dan pada ketika itu jiwa darah muda pada zaman remaja Nabi SAW pernah baginda diajak oleh pemuda-pemuda Quraisy pada ketika itu untuk menghadiri satu pesta di Mekah. Kalau kita kata agak syuahibuh kalau gitulah. Ada yang orang buat pesta di Mekah tu. Jadi Nabi SAW bagi persetujuan, ya boleh nak pergi. Sebagai kita kata jiwa manusia nak pada hiburan tu. Boleh tak? Nabi bersetuju. Tiba waktu dijanjikan Allah SWT ayatnya Allah jaga akhlak Nabi SAW. Tiba masa nak pergi tu tidur. Boleh ngatuk, Allah bagi ngatuk pada dia tidur. Sedap-sedap habis pesta tu kita kata sampai pukul 12 malam contoh. Sedap-sedap nak pergi habis kan. Esok pula tidur pula sedap-sedap habis. Akhir sekali pesta tu habis tempoh. Tahun depan pula. Jadi nak cerita betapa Allah SWT jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran Allah SWT sebut wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada manusia. Hayyan wa mayyitan. Sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Allah jaga Nabi SAW daripada diperlakukan dengan sesuatu yang pengkhianatan ataupun kezaliman terhadap Nabi SAW. Walaupun ketika selepas kewafatan Nabi SAW, kita pernah dengar kisah ada pernah orang nak membuat fitnah orang Yahudi, dia nak curi jasad Nabi SAW. Beberapa percubaan untuk mencuri jasad Nabi SAW untuk dia menjadikan fitnah. Allah jaga juga. Allah bagi mimpi kepada Nuruddin Az-Zinki, seorang pemimpin yang berada di Syam pada ketika itu. 3 malam berturut-turut diberi mimpi ada seorang Yahudi ini yang menyamar sebagai orang sufi, orang soleh, penderma duduk di pinggir Madinah. Dan rupa-rupanya dia tak gali tanah. Dia gali ke bawah tanah tu menuju ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah bagi mimpi. Ayahnya Allah jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup dan juga selepas baginda wafat. Itu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hindun radhiyallahu anha berkata bahawa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinar seumpama bulan purnama penuh. Jadi dia nak gambarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara semula jadi baginda ini bercahaya, berseri. Semula jadi dan kita kata warna atau warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih, dia tidak putih yang melepak serupa dengan kapur, serupa dengan susu putih dah. Nabi putih, tapi putih yang kemerah-merahan. Ni yang paling comel. Orang yang paling comel ni bila dia putih kemerah-merahan. Kalau putih kita panggil putih lepuk. Putih lepuk tu putih gitu serupa susu tu tak berapa comel. Bagi orang lelaki lah, kalau orang tina putih comel. Orang lelaki tak comel lagi. Comel dia ada putih kemerah-merahan. Lagu itulah kulit Nabi SAW. Kemudian dalam putih lagu tu bercahaya, bersinar. Sebab itu digambarkan, dikata wajah Rasulullah SAW menyinar seumpama bulan purnama yang penuh. Jadi bulan purnama, apa kelebihan bulan purnama berbanding dengan bintang-bintang yang lain? Kita tengok kalau malam yang bulan purnama kita tengok. Satunya dia besar.
banding dengan bintang-bintang yang lain. Bintang lain kecil dah. Kemudian cahaya dia tu cahaya yang sempurna molek. Banding dengan cahaya bintang yang lain. Begitulah kelebihan rupa parah Nabi SAW. Seperti kita kata kelebihan bulan purnama ni berbanding dengan bintang-bintang yang lain pada malam purnama. Jadi digambarkan begitulah bersinar. Tu dari sudut comel dah, besar. Kemudian dari sudut bersinar pula. Begitu dengan wajah Nabi SAW berseri. Berseri seolah-olah semula jadi keluar cahaya. Tak sebagaimana wajah orang lain. Mana Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa suatu ketika semasa malam bulan terang benderang, aku sedang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ke arah bulan. Tetapi mengikut pandanganku wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih cantik daripada bulan. Jadi katanya Jabir bin Abdullah, satu malam, iaitu malam itu malam purnama. Jadi pada malam purnama dia keluar bersama dengan Nabi. Jadi pada malam purnama tu, malam tu bulan tu penuh molek. Dia tengok muka Nabi, kemudian dia tengok kepada bulan. Dia tengok kepada lebih bercahaya wajah Rasulullah SAW lagi, lebih cantik wajah Rasulullah lagi berbanding dengan cantiknya bulan, berbanding dengan bercahayanya bulan. Itu digambarkan betapa berserinya wajah Nabi SAW. Jadi kita pun ada juga Allah SWT bagi seri muka pada kita. Bagi orang yang soleh, orang yang hafal Al-Quran, orang yang sentiasa bangun malam, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Sesiapa yang banyak solat pada waktu malamnya, iaitulah orang yang banyak bertahajud. Bangun 2/3 malam ni banyak tahajud dia, istiqamah dia tahajud. Disebut dalam asar ni, siapa-siapa yang banyak solat malamnya, maka bersinar, berseri wajahnya pada siang hari. Lepas tu beza kita tengok. Orang sembahyang dengan orang tak sembahyang lain dah, seri. Ama pernah masa Ama duduk Kuala Lumpur tu, ada seorang India. Dia nak masuk Islam. Dia agama Hindu lah, nak masuk Islam. Jadi Yalah kita uruskanlah dia masuk Islam, urus syahadah dia semua sekali. Dia pun ambil gambar. Lepas ni tak ada puasa, tak ada sembahyang lagi. Ni lepas masuk Islam ambil gambar nak buat kad kan. Tengok mana ayatnya sinar, orang Islam yang ada sinar. Kita tengok gambar dia selepas dia masuk Islam dengan sebelum masuk Islam. Bercahaya, berseri, seri tu ada. Tu beza sebab tu orang yang soleh dekat Allah Ta'ala. Walaupun dia ni hitam, kulit dia hitam, tapi hitam tu hitam yang berseri. Hitam yang cantik lah kita tengok. Itu kemuliaan Islam, kemuliaan orang dekat dengan Allah SWT. Lebih-lebih lagi dengan Rasulullah SAW, yang mana ibadat malam bagi Nabi adalah wajib. Ibadat malam bagi Nabi adalah wajib. Nabi SAW apabila tertinggal solat qiyamul lail, ada satu ketika tu Hafsah, Sayyidatina Hafsah, Nabi ni tidur atas tikar. Atas tikar dia buat daripada kulit yang kerah. Jadi biasa Nabi tidur di rumah Hafsah lah. Tikar tu lapis dua lapis. Jadi dia kata kesian kepada suami dia, Rasulullah SAW tidur atas tikar, mantap selesa. Dia pun kata ginilah, aku nak lapis nak lapis pak lapis supaya apa? Supaya lebih empuk lah. Nabi pun tidur. Dengan sebab empuknya tikar malam tu terlepas qiyamul lail. Nabi selepas qiyamul lail. Nabi pun tanya, dia kata aku tidur semalam tu tikar lain kot, dah tikar tu juga, tapi katanya Hafsah aku lapis pak lapis. Nabi kata tak, kembalikan asal. Empuknya tidur semalam itu menyebabkan aku ni terlepas qiyamul lail. Jadi Nabi SAW bila Nabi terluput qiyamul lail, Nabi akan qada pada siang hari. Kita nak qada sembahyang bangun pun dah. Orang qada ni orang istiqamah.
Orang istiqamah. Biasanya kalau kita istiqamah dengan satu-satu ibadat, contohnya solat duha, bila kita tertinggal ni, kita akan rasa terkilan, menyesal, rasa kecewa. Sebab itu dibenarkan kita untuk qada. Qada. Orang yang istiqamah dengan qiyamul lail, dia akan qada sebelum zuhur tu, qada di situ. Dia buat sebelah. Di situ. Ada. Jadi Jabir kata, pada malam purnama ni, aku tengok wajah Nabi, aku tengok bulan, lebih berseri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan bulan. Itu nak cerita betapa serinya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersangat putih seolah-olah baginda dijadikan daripada perak. Ini dari sudut warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni putih. Putih seolah-olah baginda ni dijadikan daripada perak. Putih perak ni lagu mana? Putih warna perak lah, kita cicing perak kita ni dah putih. Seolah-olah lagu tu, bukan lagu tu. Nabi ni putih kemerah-merah. Tapi nak royak gambarannya betapa putihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah serupa Nabi ni dijadikan daripada perak. Perak. Tu betapa cantiknya kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Rasulullah SAW tidak tersangat tinggi dan tidak juga tersangat rendah. Maknanya dari sudut ketinggian baginda sederhana. Nak kata tinggi banding orang lain, tak. Nak kata rendah, tak. Maknanya sempurna boleh. Kalau orang tu duduk ramai-ramai, dia seorang tinggi, tak syamil. Tak syamil. Orang ramai, maknanya paras orang ramai tu, tiba-tiba dia tubik tinggi seorang, tak syamil lah kata. Ataupun duduk ramai-ramai, tiba-tiba Nabi ni pendek. Tak syamil juga lah kata. Jadi Nabi sederhana, supaya orang ramai. Tapi walaupun supaya orang ramai, dari riwayat lain, Nabi sedikit tinggi. Sedikit, maknanya kalau tengok ramai-ramai tu nampak Nabi sedikit tinggi berbanding dengan orang lain. Maknanya itu kelebihan Nabi. Setara dengan orang lain tapi sedikit tinggi. Maknanya mungkin seci, dua eci berbanding dengan orang lain. Itu kelebihan Nabi SAW. Jadi dari sudut ketinggian, baginda serupa dengan orang ramai, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian ada warna wajahnya tidak terlalu putih, seumpama putih melepak lah, seumpama air kapur, dan tidak pula pucat pudar, pucat kesidok juga. Iaitulah kita kata putih kemerah-merahan lah. Kemudian rambut Nabi lah ke mana? Rambut mulia Rasulullah SAW tidak terlalu lurus, maknanya kata rambut kerah, straight tu, tak juga. Dan tidak pula terlampau kerinting, maknanya rambut Rasulullah ikan, peluk. Tidak nak kata rambut straight, tak. Rambut keriting sepoi negro, tak juga. Rambut Rasulullah peluk ikan. Syamil. Rambut ikan. Kemudian Allah SWT mengurniakan kenabian kepadanya tak kala umurnya 40 tahun. Beliau telah maknanya kurniakan kenabian ni, maknanya Allah tahu umur baginda SAW dibangkitkan sebagai nabi lah. Umur 40 tahun. Kenapa Allah SWT pilih umur 40 tahun? Umur 40 tahun ni kita panggil umur syabab, umur pemuda, yang mana orang tu, seseorang tu, bila dia sampai umur 40, dia telah sempurna dari sudut pemikiran dia pun, kematangan dia telah mencapai puncak kematangan lah. Orang tu kalau sebelum 40, 30 berapa, kalau bini balok dengan bini lah, macam-macam orang ni, panah barang, macam-macam. Kematangan tu tidak kemuncak kematangan. Tapi bila sampai 40 ke atas, tak ada dah
Jaga-jaga sangat nak bala dengan bini. Mana dia lebih tenang. Orangnya akal dia telah mencapai kesempurnaan. Jadi Allah SWT jadikan Nabi SAW 40. Begitu juga kita. Bila kita mati, dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Ta'ala, kita semua ni penghuni syurga. Bila kita masuk syurga, semua umur 40. Kalau kita mati umur 60, 70, masuk syurga umur 40 belakang. Cuma umur kematangan. Kemudian dari sudut fizikal semua sama saja. Orang atas dunia pendek ke apa tinggi telajuk ke, semua fizikal sama. Itulah fizikal Nabi Adam AS 60 hasta. Semua sekali dalam syurga. Beliau baginda telah tinggal di Mekah selama 10 tahun. Sebenarnya berapa tahun? Dia riwayat ni kata 10 tahun. Sebenarnya Nabi duduk Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun tempoh kenabian. Jadi maksud dia 10 tahun di sini adalah dia tak masuk. Dia tidak masuk. Amo tengok dalam syarah-syarah. Dia tidak masuk 3 tahun pertama, iaitulah pada 3 tahun pertama tu dakwah. Tempoh dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama. Nabi SAW 3 tahun pertama Nabi tidak berdakwah secara terang-terangan. Sembahyang nusu, baca Quran nusu, boleh mengajar pun di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan dekat dengan Bukit Sofa ada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebelah sana. Biasanya kalau kita pergi buat umrah, kita buat jalan dalaman, kita pergi tunjuklah. Kita tunjuk di sini rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, rumah Khadijah, di sini rumah tempat Nabi SAW lahir, di sini kita tunjuk sejarah di Mekah. Jadi 3 tahun pertama tu dia tak masuk. Jadi maksud 10 ni selepas daripada Allah SWT turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam kamu sampaikan dakwah ini kepada keluarga kamu terdekat. Nabi pun naik atas Bukit Sofa, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Nabi pun panggil semua ahli keluarga dia terdekat, wahai keluarga Bani Abdul Manaf, keluar. Bani Hashim, Bani Abdul Talib semua keluar belakang tu sekali dengan Abu Lahab. Kemudian Nabi kata keluar belakang ni, Nabi duduk atas Bukit Sofa. Nabi kata ara'aitum law akhbartukum anna khairan turidu an tuyura alaikum akuntum musaddiqiyyan. Apa pandangan kamu sekiranya aku bagi tahu kepada kamu bahawa di sebalik bukit sana ada segerombolan tentera nak menyerang kita. Adakah kamu semua percaya? Tanya. Nabi tanya dulu. Nak testing, nak test market. Percaya pada aku? Dan kalau aku nak ayat bahawa di sebalik bukit sana, di lembah sana ada sekumpulan tentera berkuda ingin menyerang kita. Semua pakat jawab, ma jarrabna alaikal kariba. Kami tak pernah berpengalaman dengan kamu ni penipu. Sebelum ni semua percaya kepada Nabi baik, sehingga memberi gelaran Al-Amin kepada Nabi, seorang yang sangat amanah. Kalau mereka nak keluar daripada kota Mekah, bagai-bagai yang berharga tu diletak rumah Muhammad. Kerana Muhammad ni boleh dipercayai. Dia kata kami tak pernah berpengalaman kamu ni menipu. Inni nadhirul lakum baina adzabin syadid. Aku bagi peringatan kepada kamu sekarang ni hampir-hampir terjerumus ke dalam azab yang sangat pedih. Maka masuk Islam lah belakang, dia ajak masuk Islam. Jadi Abu Lahab tabban laka alihada jama'tana, celaka Muhammad. Mu panggil kami ni kerana benar ni, nak ayat benar ni. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi maka dia kata sini duduk Mekah, Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun, dia tak termasuk 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau campur tu jadi 13 tahun. Dan di Madinah selama 10 tahun. Betul. Dan di Madinah Nabi tempoh dakwah di Madinah selepas hijrah tu Nabi duduk 10 tahun, kemudian baginda wafat di Madinah. Kemudian Allah telah mewafatkan ketika umur baginda mencapai lebih 60 tahun, iaitu 63 tahun.
Dan uban yang ada pada rambut dan janggutnya tidak melebihi 20 helai. Ketika baginda wafat, capur bila umur 63 tahun, capur uban yang ada di janggut dengan kepala tak lebih 20. Nak ayatnya Nabi ni awet muda. Nabi SAW seorang yang awet muda. Umur 63 tahun. Hamba ni 47. Banyak dah ni di janggut atas kepala pun ada dah. Lebih dah. Dah 10 asal lebih dah. Jadi tak lebih daripada 20 helai uban kalau nak capur uban yang ada di rambut dengan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama kaji, orang-orang ahli pemakanan pun kaji. Bagaimana Nabi ini awet muda dan bagaimana Nabi ini jaga sakit. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu jaga sakit. Nabi jaga sakit. Orang pun kaji cara pemakanan Nabi. Itu yang memperkenalkan makanan sunnah. Sebab apa nak ikut cara pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Nabi makan. Sebab itu sahabat-sahabat pun sama. Sahabat-sahabat ni sengaja jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok gapo Nabi makan. Seumpama Anas bin Malik, dia tengok Nabi suka makan dabak, iaitu labu. Semenjak hari itu dia kata, aku cuba paksa diri aku supaya menyukai labu kerana Rasulullah suka pada labu. Kerana Rasulullah suka pada labu. Itu kita tengok para sahabat. Jadi kita berhenti pada ini dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan tu tak ada lah. Minggu kedua saya di masjid istana tu. Mudah-mudahan ianya memberi kecintaan, sedikit semangat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita tahu tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.